Orang Islam ini di Melaka berjuang habis-habisan. Mereka ini semuanya dibunuh oleh Portugis dalam genosid. Pembunuhan beramai-ramai yang tak tercatat dalam sejarah zaman Portugis. Tak diceritakan. Dalam buku teks tak ceritakan apa. Kerana kejahatan Melaka ini melibatkan pengkhianatan. Manusia itu ada pada hari ini. Kelompok ada pada hari ini. Nama-nama. Nak sebut dia jadi susah. Saya sebagai ahli sejarah nak terang, banyak perkara yang saya sembunyikan. Tak boleh cerita. Hari ini pun sama juga tengok sebagian. Tajuk dah berubah. Saya bentang ni lain sikit. Tajuk dah jadi lain. Kalau tajuk macam ni senang. Tapi tajuk saya pada hari ini anda kena lihat dalam konteks ilmiah. Saya sebagai ahli akademik nak ceritakan fakta sebenar-benarnya bagi saya sebagai tafsiran saya, kajian saya. Tak sama, tak betul bagi anda tak setuju, sangat dialukan untuk kritik. Saya ni orang terbuka, kritiklah. Sebanyak mana pun insya-Allah saya ada kemampuan untuk jawab setakat ini. Ahli sejarah pun tak pernah lagi kritik saya, tulisan saya, kerana saya tahu apa yang saya kaji sumber-sumbernya sangat jelas. Kalau tak jelas saya tak akan bicara. Termasuklah perbincangan kita pada ini. Jadi walaupun masa yang singkat itu, jadi saya cuba penuhi juga tujuan untuk luruskan sejarah dari perspektif saya. Dan pada masa sama, dasarkan tajuk asal ni, saya nak bincang sikit tentang sejarah PAS secara umum dalam perjuangan kemerdekaan, kerana dia ada kaitan yang sangat besar dan elemen ini tertinggal. Secara lebih luasnya lagi, dia berkaitan dengan peranan agamawan. Dalam buku teks kita ni, yang disentuh ialah kelompok kanan, elit konservatif. Yang disentuhnya adalah kelompok kiri, golongan bawahan. Tapi yang tidak diangkat adalah perjuangan agama. Perjuangan agama ini sebenarnya adalah teras dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Dia teras, tak ada orang lain. Dia bangkit kesedaran politik ini melalui pondok dan madrasah-madrasah. Peranan madrasah ini sangatlah besar. Tapi buku teks kita tidak ada ruang untuk aspek ini. Saya sering kritik buku teks. 2-3 hari lepas ada timbalan Menteri Pendidikan jawab kritikan saya. Kerana saya kata dalam buku teks ada cerita tentang kisah negeri-negeri Melayu. Ada di mana-mana, Terengganu pun ada. Bila British masuk, cerita yang timbul adalah negeri kita ini diperintah oleh raja yang jahat, pembesar yang jahat. Masyarakat berpecah, ditindas dan berlaku perang saudara di sana-sini. British masuk. Contohnya yang saya terangkan di Perak melalui Penjajah Pangku. Kisah Penjajah Pangku ni kalau saya bincang kat sini tak habis. Ini penuh dengan penipuan. Tak betul sejarah dia. Jadi saya komen, saya kata penyataan dalam buku teks kata bahawa ada perang saudara, ada perpecahan, ada perubahan takhta. Ini tak betul. Sumbernya daripada mana? Yang ni yang saya nak petikaikan, bukan bidang sejarah. Bercakap sejarah semua orang boleh bercakap. Sumbernya daripada mana? Kerana sejarah ni dia harus bermula dengan sumber. Dia tak boleh bermula dengan tafsiran. Kena ada bukti dulu. Orang arkib, orang museum tahu. Sejarah ni satu ilmu yang sangat mementingkan sumber. Tak jumpa sumber, tak boleh lagi bercakap. Jumpa sumber, kena kaji, kena bahas, kena debat lagi sumber tersebut. Dia tak boleh diterima.